Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Nahmadullah ta'ala wa nashkuruh. Wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin alladhi ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah hatta atahu al-yaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. InsyaAllah pada hari ini kita sambung perbincangan kita dalam membincangkan tentang matan yang dikatakan oleh Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah. Kita mengatakan wallahu a'lam tentang perkara yang samar-samar bagi kita. Barakallahu fiik. Assalamualaikum. Tak jumpa. Okey. Terus masuk pada ayat yang ketiga. Firman Allah Subhanahu wa taala, barakallahu fiik. Masya-Allah. Jazakallahu khair. Firman Allah Subhanahu wa taala, qul, ke surat 200 ke surat 200. Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batana wal ithma wal baghya bighairil haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Antara dalil yang mengharamkan berkata-kata tentang agama dengan keadaan tidak mempunyai ilmu, firman Allah Subhanahu wa taala, qul, katakan wahai Muhammad. Khitab kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada tiga jenis. Pertama, khitab kepada Nabi, kemudian ada dalil yang menunjukkan ianya khas untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh, alam nashrah laka sadrak wa rafa'na, alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak. Semua ni khas untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khitab untuk Nabi dan ceritanya khas untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, khitab untuk Rasulullah dan ada dalil bahawa hukumnya untuk seluruh umat. Ya ayuhan nabi, idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihin. Wahai Nabi, apabila kalian melakukan talak terhadap isteri kalian, hendaklah talak pada tempoh yang dibenarkan. Di situ sebut ya ayuhan nabi, tetapi dhamir yang digunakan pakai idza talaqtumun nisa. Tidak sebut talaqta, tapi talaqtumun nisa. Walaupun khitabnya kepada Nabi ya ayuhan nabi, tetapi nidaknya atau dhamirnya dhamir jamaah. Idza talaqtumun nisa, talaqtumu an-nisa. Jadi situ juga bahawa hukumnya secara lafaz nidak pada Nabi, tetapi hukumnya untuk seluruh umat. Setengah daripada khitab tidak ada dalil khas untuk Nabi atau untuk umat. Jadi kalau tak ada dalil yang jelas untuk Nabi atau umat, kita katakan bahawa lafaznya untuk Nabi, tetapi pengajaran dan hukumnya untuk umat. Secara peristiwanya Allah khitab kepada Nabi, pengajarannya untuk umat. Tapi yang kedua tadi, lafaznya untuk Nabi dan umat. Untuk Nabi umat. Okey. Kat sini Allah kata qul, katakan wahai Muhammad. Sini adalah lafaz qul, apa yang diperintahkan kepada Nabi Muhammad untuk sampaikan kepada kaum Quraisy.
kaum Quraisy setelah mereka mengharamkan banyak perkara yang tak diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Undang-undang yang mereka buat sendiri. Kalau antum buka dalam surah Al-A'raf, pada ayat-ayat sebelumnya, mereka mengharamkan beberapa jenis binatang kepada setengah kaum, kepada wanita. Mereka haramkan beberapa jenis tumbuhan, mengharamkan beberapa jenis pakaian dan sebagainya. Ini dilakukan oleh kaum Quraisy. Undang-undang yang mereka buat dan mereka menisbahkan pada Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala bila nampak bila Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah pada mereka dan Allah turunkan ayat berkaitan dengan peristiwa pengharaman yang mereka lakukan tersebut, apa yang mereka katakan halal dan haram, termasuk perkara-perkara yang tak ada sebab nak diharamkan. Tidak ada sebab untuk diharamkan. Jenis-jenis makanan, jenis-jenis tumbuhan, jenis-jenis kenderaan dan sebagainya. Allah kata, qul, katakan, innama, hanya senya, harrama rabbiyal fawahish, apa yang Tuhanku haramkan ialah perkara-perkara yang buruk. So, betullah di sini dalil bahawa semua yang diharamkan mesti mengandungi fahisyah. Yang Allah haramkan dalam syarak ni, tidak ada perkara yang baik dan bermanfaat yang diharamkan oleh syarak. Tidak ada benda yang baik. Sama ada dia jahat secara mutlak, buruk secara mutlak, ataupun kebaikannya dikalahkan dengan kejahatan. Kejahatannya lebih banyak. Jadi bila kejahatan lebih banyak dihukumkan sebagai satu zari'ah, tutup pintu kepada kejahatan, maka diharamkan secara keseluruhan. Contoh pengharaman arak. Arak ada kebaikan, tidak syak lagi. Ada sebahagian kebaikan, namun kejahatannya lebih banyak. Jadi semua yang Allah haramkan sifatnya fahisyah, ianya buruk. Fawahish, perkara-perkara yang buruk. Apa arti fawahish? Fawahish jamak dari kalimah fahisyah. Fahisyah adalah satu perkara yang buruk dan dilihat perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diakui oleh akal manusia. Manusia tengok pun buruk. Antaranya zina. Zina ni, tanyalah pada masyarakat mana sekalipun, mereka tetap kata buruk. Anda tengok satu dokumentari dibuat tentang pelacuran di Australia. Ditanya kepada masyarakat Australia tentang pada orang awam. Orang-awam kebanyakannya merasa jijik. Walaupun mereka tidak mereka menyerahkan undang-undang tu, kebebasan tu mereka nak, tapi secara peribadi mereka kata perkara itu jijik. Mereka tidak suka. Secara fitrah mereka. Zina adalah perkara fahisyah, perkara yang jijik. Siapa pun tahu ianya jijik. Jadi fahisyah lebih pada perkara yang menjijikkan. Dosa-dosa. Jadi dosa itu ada keburukannya, ada kejijikannya. Ma zahara minha wa ma batan. Fahisyah, benda yang buruk ni, ada yang zahir, ada yang tersembunyi. Apa yang buruk kadang-kadang kita tahu, kadang-kadang kita tak tahu. Ini satu tafsiran. Kalau katakan fahisyah, ada orang kata haramkan benda ni elok je. Kalau suka sama suka, apa salahnya? Contoh. Jadi fahisyah dia mungkin zahir, mungkin tak zahir. Bila dizahirkan, kita tahu, oh sepatutlah Allah SWT haramkan. Judi. Judi. Zahir bagi setengah orang, tersembunyi bagi setengah orang. Bila kita terangkan, baru orang nampak kejahatannya. Ataupun, sebagaimana ulama tafsir kata, fahisyah ini, ma zahara minha wa ma batan, fahisyah adalah semua benda yang buruk. Semua yang Allah haramkan adalah fahisyah, buruk. Ma zahara minha ialah apa yang keburukan berkaitan dengan amalan-amalan anggota yang kita nampak. Wa ma batan ialah apa yang tersembunyi dalam hati. Dengki, hasad, nifaq dan sebagainya, itu yang dalam hati. Yang zahir, mencuri, merompak, pukul orang dan melakukan perbuatan yang zahir secara batin. Itu ma zahara minha wa ma batan.
Sebagaimana ulama kata fawahish di sini, mereka terus tafsir dengan contoh. Dia kata fawahish antaranya zina. Zina ada yang zahir, ada yang batin. Yang zahir seperti pelacuran. Pelacuran dengan siapa pun tak kisah, asalkan bayar. Wama batan, dia bukan melacur, tapi dia hanya melakukan hubungan khas untuk orang, teman lelaki dia atau siapa yang khas bagi dia. Dibuat secara tersembunyi, tidak terbuka. Juga sebahagian pada tafsiran. Sebagaimana ulama kata, fawahish ini merujuk kepada seluruh dosa secara umum, dan ada dosa yang zahir, ada dosa yang batin. Semua tafsiran ini tidak bertentangan antara satu sama lain. Ianya menunjukkan bahawa Al-Quran ini lafaznya satu, tetapi maknanya boleh merangkumi banyak perkara. Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma zahara minha wa ma batan wal ithma, dan dosa, ithma dosa, wal baghya dan melampau atau menceroboh, bi ghairil haq, dengan tidak ada sebab yang hak. Perkara kedua yang Allah haramkan adalah al-ithm, dosa. Apa itu dosa? Segala jenis dosa. Segala jenis dosa. Wal bagh, dosa juga, tapi dosa yang dilakukan terhadap orang lain. Melampaui batas, pukul orang, mengumpat orang, mengata pada orang, dia dah mencerobohi hak orang lain. Dosa ni ada dibuat diri dia sendiri. Dia tengok benda yang haram, dia buat benda yang haram, makan perkara haram, beli benda haram, makan untuk diri sendiri. Ada yang dosa yang kedua, dia melibatkan orang lain, menceroboh, pukul orang, merompak, ambil harta orang, buat fitnah dan sebar berita buruk, jatuhkan nama baik orang dan sebagainya. Ini semua al-baghi bi ghairil haq. Kalimah bi ghairil haq, adakah ianya menunjukkan bahawa ada al-baghi dengan haq? Kalau ulama kata bi ghairil haq adalah musyakalah, artinya kita maknakan baghi dengan balas balik kejahatan orang. Kalau yang hak adalah balas benda yang betul. Orang buat jahat pada kita, kita boleh buat balas dengan sekadarnya. Ghairil haq bila kita melampau. Kebanyakan ulama kata bi ghairil haq kat sini bukanlah untuk menyatakan bahawa ada yang al-baghi yang hak, tetapi menunjukkan bahawa al-baghi bayaniyah, keterangannya semuanya ghairil haq. Bi ghairil haq ini bayaniyah, untuk menerangkan tentang sifat al-baghi. Al-baghi bi ghairil haq, bahawa semua jenis pelanggaran hak manusia adalah tidak ada hak, tidak ada kebenarannya. Kedua-dua tafsiran kita pun boleh faham. Dua-dua jelas. Dua-dua jelas. Cuma kita tahu ulama ketika mentafsirkan, mereka melihat pada angle tertentu, hukum sepakat. Cuma ayat ni fokus pada mana, itu jadi perbincangan. Wal ithma, semua jenis dosa. Semua jenis dosa. Jadi dia kata semua jenis dosa termasuk melampau tak melampau. Wal baghi dikhususkan lagi, yang dosa yang melampaui hak orang lain. Ada ulama kata, ulama tafsir kata al-ithm, dosa pada diri sendiri, khas untuk diri sendiri. Wal baghya wal baghya bi ghairil haq, dosa terhadap orang lain. Ada ulama tafsirkan tiga-tiga ni satu. Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma zahara minha wa ma batan wal ithma wal bagh. Tiga ni sebenarnya satu. Kenapa satu? Fawahish sifat umum kepada semua jenis dosa. Umum pada semua jenis dosa. Ada buruknya, ada jijiknya. Dan sebahagian dosa, dan dosa ni semua jenis dosa, ada dosa wal ithma, dosa yang besar, wal baghya, dosa yang besar dan melibatkan hak orang lain. Jadi dia cerita macam satu.
Mana kalau orang tanya al-fawahish, apa dia? Apa yang Allah haramkan, dosa. Al-ithm, apa yang Allah haramkan, dosa. Wal baghy bighairil haq, apa yang Allah haramkan dan mengandungi dosa. Cuma jenisnya berbeza-beza. Ini kalau ini qaul yang difahami pada kalam Ibnu Qayyim rahimahullah. Dia kata tiga sifat ni merujuk kepada semua jenis dosa. Semua jenis dosa, cuma didetailkan. Nak detail macam mana tu, tapi semua sama. Semua ni berkaitan dengan dosa. Dia bahasa mudahnya, Allah haramkan dosa-dosa. Apa yang Allah haramkan tu mengandungi fahisyah, sama ada fahisyah berlaku pada diri sendiri, ataupun berlaku pada orang lain, ataupun secara zahir, ataupun secara batin. Semuanya fahisyah. Semuanya adalah perkara jijik. Ya Allah haramkan semua sekali. Okey, ni dan qaul ni qaul yang mempunyai hujah yang kuat lah, qaul Ibnu Qayyim. Kenapa Ibnu Qayyim gabungkan tiga? Sebab ada sebab selepasnya. Ibnu Qayyim kata, wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana. Dan juga Allah haramkan Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kalian mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, yang mana semua jenis syirik itu Allah tidak menurunkan sebarang bukti yang membolehkan kamu melakukan syirik terhadapnya. Okey. Semua hujah kaum musyrikin tidak ada sultan. Okay. Syirik Allah haramkan. Kaum musyrikin bawa tak hujah? Bawa hujah mereka itu bukan hujah. Itu tidak ada sultan, tidak ada hujah. Apa yang dibawa oleh kaum musyrikin adalah satu syubhat, satu perkara yang tak boleh disifatkan sebagai hujah ataupun sultan. Dia sembah selain Allah. Bila orang tanya, kenapa? Kenapa sembah selain Allah? Apa orang musyrikin cakap? Barakallahu fi, jazakallahu khairan. Dia akan mengatakan bahawa kami tak sembah. Semua golongan yang sembah patung, sembah berhala, kita tanya kenapa sembah patung, kenapa sembah berhala? Apa jawapannya? Kami tak sembah. Dia akan menafikan. Sedangkan dia sembah, tapi dia akan menafikan. Ma na'buduhum, kami tak sembah. Dia akan bagi alasan. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tak nak sembah. Kami tak sembah kecuali sebenarnya kami nak supaya patung ni atau yang mewakili patung ni, iaitu orang asal lah. Kalau patung orang baik, semua patung ni mewakili, ada cerita-ceritanya. Kita nampak patung di jalan, mesti ada cerita yang di sebaliknya. Patung Buddha, cerita tentang Siddhartha Gautama Buddha. Patung Hindu ada ceritanya. Patung Kristian ada ceritanya. Patung Maryam, patung Isa. Pada zaman kaum Quraisy ada patung Hubal, ada Lat, Uzza, Manah. Ada patung kaum Nuh, ada Suwa', ada Wud. Dan semua jenis patung ni ada ceritanya. Jadi mereka kata, kami bukan sembah patung. Kami cuma jadikan patung ini sebagai satu spirit, sebagai satu tempat fokus, supaya kami mengingati kebaikan orang yang baik. Sebenarnya kami minta dengan orang yang baik yang dah mati tu, orang tu. Minta dengan dia. Kenapa kami minta? Supaya mereka minta dengan Tuhan. Mereka illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Jadi patung ni bukanlah kami sembah. Itu hanya fokus. Kami bukan minta dengan dia, kami minta dengan Tuhan. Dialah yang akan bawa berita ni dekatkan pada Tuhan. Kami ni jauh daripada Tuhan. Hujah yang sama. Orang pergi minta kat kubur, kita kenapa minta kat kubur? Dia akan marah. Bila ada orang pergi minta istirahah kat kubur, benda sama yang mereka pakai. Kami minta kat kubur, kami minta dengan Allah. Kami cuma mengharapkan mereka ni, mereka hidup, mereka ni yang minta dengan Tuhan bagi kita. Mereka ini lebih dekat dengan Tuhan, kedudukan mereka yang tinggi di sisi Tuhan dan sebagainya. Hakikatnya mereka pergi minta kat kubur, minta kat orang tu, nama orang tu dipanggil, nama berhala. Jadi syubhahnya begitu. Yang Allah larang mana? Allah larang mana? Allah larang perbuatan meminta kepada selain Allah.
Hati tu urusan hati cerita nombor 2. Allah larang perbuatan memohon kepada dan meminta kepada selain Allah. Hati ni ada orang yang lurus macam di kalangan Quraisy ada yang sembah patung memang minta tolong dengan patung. Allah tanya adakah mereka ada tangan, kaki dan sebagainya untuk hujah golongan yang lurus. Ada golongan yang dia bijak, dia kata takkan sembah patung, dia cari alasan. Patung takkan mak ayahku buat aku tak ikut. Jadi mereka cari alasan. Alasan yang mereka berikan itu merupakan alasan yang tidak disebutkan sebagai sultan. Tidak ada hujah. Hakikatnya perbuatan mereka itu mereka meminta kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua orang yang pergi seru selain nama Allah, minta sebagainya, tak mengaku. Perbuatan itu sendiri yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkaitan dengan i'tiqad dia dan sebagainya, itu cerita nombor 2. Perbuatan itu sendiri diharamkan oleh syarak. Sebab itulah bab berkaitan dengan mensyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala, semua alasan mereka, apa sahaja alasan yang diberikan, tidak dikira sebagai sultan. Malam yunazzil bihi sultana, Allah tak turunkan apa yang menjadi sultan dan hujah, hanya apa yang Allah turunkan. Apa yang mereka buat, mereka cipta sendiri, buat alasan sendiri. Mereka bukan tahu orang kubur tu dengar tak dengar. Kalau dengar sekalipun, dia bukan tak tahu alam kubur tu macam mana, tak tahu keadaan tu wali tak wali. Semua ni adalah iddia', hanya dakwaan. Sebab itu bila kita belajar tentang tauhid ar-rububiyah, apa yang kita nisbahkan pada Allah, Allah tu Tuhan, Rabb. Sifat ar-Rabb itu kita kata dalam bab rububiyah ada 3 sifat utama, betul? Al-khalq, wal-mulk dan at-tadbir. Bila kita kata Allah tu Rabbul Alamin, Allah tu yang cipta seluruh alam, al-khalq. Al-mulk, Allah berkuasa ke atas seluruh alam. At-tadbir, segala yang berlaku di alam ini Allah yang tadbir, Allah yang buat. Lepas kita belajar tentang Rabb, kita belajar tentang malaikat. Malaikat ada tugas-tugasnya, betul? Ada yang turunkan wahyu, ada yang turunkan hujan, ada yang soal di kubur, ada yang cabut nyawa, ada malaikat jaga syurga, jaga neraka dan sebagainya. Okey, jadi malaikat, adakah mereka uruskan alam? Adakah mereka mentadbir alam? Tidak. Mereka hanya ikut perintah Allah. Allah yang memerintahkan. Tak ada satu perbuatan malaikat kecuali dengan perintah Allah. Kita tak kata sifat pentadbiran itu kepada selain Allah. Malaikat diperintahkan oleh Allah untuk turunkan hujan. Malaikat diperintahkan oleh Allah untuk cabut nyawa. Semuanya ada catatan. Sebab tu dalam qada qadar, catatan tu apa perlunya? Sebab catatan itu diperintahkan kepada malaikat. Malaikat ikut perintah. Berapa rezeki yang diberikan kepada fulan dan fulan, bila masa perlu cabut nyawa fulan dan fulan, semua tu perintah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perintah Allah kepada malaikat. Jadi bila kita kata malaikat Mikail turunkan hujan, bila kita tahu malaikat turunkan hujan, berlaku kemarau, kita minta dengan siapa? Minta dengan Allah, bukan dengan Mikail. Bila kita tahu bahawa malaikat yang cabut nyawa, malaikat maut, bila kita sakit dan sebagainya, kita minta panjangkan umur dan berdoa. Kita tak tahu umur kita bila, tapi kita meminta pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta dengan siapa? Minta dengan Allah, bukan dengan malaikat. Kecuali kalau ada dalil. Namun tidak ada dalil yang sahih. Kecuali lah dalil berkaitan dengan doa ketika di padang pasir dan sebagainya, itu khilaf. Imam Ahmad kata hadisnya hasan, dia kata boleh beramal, tetapi kita kata rajihnya hadisnya dhaif, jadi tak diamalkan. Kalau ada dalil, itu akan terkeluar semua kaedah. Jadi kalau ada kisah, kenapa Imam Ahmad kata boleh begitu? Ya, beliau
menghukumkan hadis itu hasan. Jadi bila beramal dengannya. Jadi kalau ada dalil, terkeluarlah, akan terkecualilah segala kaedah yang disebutkan. Okey, jadi Allah Subhanahu wa taala mentadbir alam ini, tidak ada yang lain. Dalam segala perkara. Okey, maka hujah-hujah kaum musyrikin, dia kata hujah mereka, mereka akan satu yang tak ada hujah langsung, yang ikut-ikut. Ada yang cuba bagikan hujah, cuba bagikan alasan mereka tidak ada sultan, Allah tak beritahu. Ada orang kata boleh minta syafaat dengan Nabi SAW direct. Minta syafaat. Sebab apa? Syafaat ni bila Nabi mampu ke tak mampu? Tengok kias. Nabi dengar ke tak dengar? Khilaf. Dengar tak? Dengar. Kita itu masalah khilafiyah. Rajahnya Nabi tak dengar kecuali melalui wahyu dan dalil oleh malaikat. Tapi kata ada kaul ulama kata Nabi SAW dengar. Ini kaul Ibn Taymiyah rahimahullah. Ibn Qayyim pun kata dengar. Okay. Bila Nabi dengar, orang minta dengan Nabi dengar tak? Dengar. Minta syafaat. Okey, beralih pada masalah kedua. Syafaat. Nabi mampu tak mampu bagi syafaat di hari kiamat? Mampu. Mampu dengan syarat. Ini penting. Sama macam malaikat tadi. Memang Nabi bagi syafaat, tapi selepas izin dan perintah daripada Allah. Nabi pergi sujud minta. Allah yang perintahkan, Allah yang suruh. Jadi nak minta syafaat dengan Nabi, minta dengan siapa? Minta dengan Allah. Kita mohon syafaat daripada Allah Subhanahu wa taala, bukan daripada Nabi SAW. Kerana Nabi mengenali umatnya melalui amalan-amalan mereka. Dengan amalan mereka Nabi kenal umatnya melalui cahaya ghurrah muhajjalin, sifat mana muka mereka bercahaya dan tangan-tangan anggota wuduk mereka bercahaya. Mereka di hari kiamat, kerana Nabi tak kenal semua umatnya by person. Sahabat-sahabat Nabi kenal lah. Yang kita ni Nabi tak kenal. Jadi Nabi kenal umatnya melalui amalan. Jadi kita beramallah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, jelas insya-Allah. Okey. Ibn Qayyim rahimahullah kata, "Qul innama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighairil haqq." Satu kategori dosa-dosa. Jenis dosa-dosa, dosa kecil dan dosa besar. Dosa daripada diri sendiri dan dosa terhadap orang lain. Dosa secara zahir dan dosa secara batin. Okey, ni jenis dosa. Jenis pengharaman yang pertama. Yang kedua, wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana. Dosa syirik. Yang mana lebih besar? Syirik ke dosa yang lain? Dosa syirik. Yang ketiga, wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Tanya Allah juga mengharamkan kamu memperkatakan terhadap Allah Subhanahu wa taala suatu perkara yang kamu tidak mengetahuinya. Bercakap tentang Allah Subhanahu wa taala sama ada berkaitan dengan nama-nama Allah. Letakkan nama Allah yang tidak ada dalil, atau sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, atau perbuatan Allah, atau hukum hakam Allah Subhanahu wa taala, halal yang haram. Ya, termasuk dalam bab bercakap tentang agama dan ilmu ni kan. Satu, golongan yang mentakwil sifat-sifat Allah ni mengambil murah ataupun ikut hawa nafsu, ataupun tak ikut kaedah Islam tapi ikut hadis batil. Yang pertama lah. Yang kedua, satu pihak pula yang mendakwa hukum terlalu rigid ataupun terlalu mengikut kaedah salaf dalam memahami hadis akhir zaman. Jadi yang ni, dua ni termasuk juga dalam larangan. ya.
Soalan masuk ke tidak bab bercakap tentang Allah Subhanahu Wa Taala, satu perkara yang kamu tidak ada ilmu padanya. Pertama, golongan yang mentakwilkan ayat. Takwilkan ayat dengan memenangkan cara fikir Aristotle. Dan yang kedua ialah golongan yang menolak tafsiran salaf pada ayat-ayat akhir zaman. Jadi secara umumnya termasuk sekali. Umumnya termasuk sekali. Cuma kita tahu bahawa bila bab takwil ni, bab takwil sebagainya, kadang-kadang mereka menyangkakan sesuatu yang bukan dalil itu sebagai dalil. Bukan tujuan asalnya menolak nas. Sebab itulah yang kita bincangkan. Dosa berkata kepada Allah, terhadap Allah satu benda yang tidak kamu ketahui, ianya sangat luas. Sangat luas. Sama ada yang benda yang ghaib secara total kita tak tahu, ghaib, kemudian orang bercakap tentang perkara ghaib, atau suatu perkara yang diketahui secara mujmal kemudian ditafsirkan benda yang Allah beritahu secara secara surface, secara umum, kemudian orang tu cerita detailkan macam dia tahu secara detail. Allah kita isbatkan bahawa adanya alam ghaib, adanya jin. Dia cerita jin dalam badan orang berapa ekor, detail macam mana bentuk. Dia cerita tentang hantu raya, cerita tentang sifat-sifat hantu macam-macam. Bila kita tanya dalil, kita tak percaya ke perkara ghaib. Entah ni Islam tak Islam? Dia tanya kita balik. Ada orang yang Allah cerita tentang umum, kemudian dia detailkan. Pendetailan dia tadi tak ada dalil. Kemudian bila kita tanya pada dia mana dalil, dia marah. Entah tak percaya ke tentang alam ghaib? Dia bawakan ayat Quran tentang beriman tentang perkara ghaib. Ini pun satu penyakit. Sama ada benda yang ghaib, dia ceritakan benda yang Allah tak beritahu, dia cakap. Yang kedua, Allah beritahu, tapi Allah beritahu secara mujmal, kemudian dia detailkan, benda yang tidak ada dalil, ataupun perkara yang Allah beritahu tapi dia tak belajar betul-betul lagi. Dia belum clear. Hukum hakam tak jelas. Dia tak sempat study, tak sempat kaji. Kemudian dia duduk di majlis ilmu, dia mengajarkan. Penghujungnya anak-anak murid dia percaya pada dia, kemudian tersebarlah perkara batil yang dinisbahkan pada agama. Urusan-urusan begini dia terlalu luas. Okey. Soalannya sebelum kita pergi lebih detail berkaitan dengan bab ini, Ibnu Qayyim kata pengharaman yang disebutkan kat sini adalah tasa'udan. Allah sebut benda yang kecil, kemudian lebih besar, kemudian lebih besar secara bertingkat. Okey. Ibnu Qayyim kata Allah haramkan 3 jenis dosa. Pertama, fawahish, al-ithm wal bagh. Ini satu kategori dosa, termasuk dosa kecil dan dosa besar. Kemudian yang kedua adalah syirik. Ketiga, kalau Ibnu Qayyim, paling besar, dosa paling besar sekali adalah berkata terhadap Allah pada perkara yang kamu tidak ada ilmu. Kenapa? Sebab terlalu luas. Syirik, seperti Allah kata, ma lam yunazzil an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana. Syirik ni berlaku kerana apa? Kerana mereka tidak mempunyai hujah-hujah yang Allah turunkan sebagai sultan pada mereka. Mereka buat ikut suka hati. Syirik termasuk bab taqawul ala Allah. Jadi dosa paling besar sekali apa? Cerita tentang Tuhan, cerita tentang Allah, mewakili Allah Subhanahu Wa Taala dalam bab dia tidak ketahui. Sehingga berlakunya syirik. Sehingga berlakunya pengharaman terhadap perkara yang Allah tak haramkan. Atau berlakunya menghalalkan suatu perkara yang Allah haramkan.
Semuanya punca daripada bukan setakat tak ada ilmu, tapi dia berkata ke atas Allah, terhadap Allah pada perkara yang dia tak tahu. Punca dosa paling besar kat mana? Bercakap tentang Allah, bercakap tentang agama Allah, bercakap tentang hukum syarak, bercakap tentang sifat Allah, bercakap tentang perbuatan Allah, bercakap tentang zat Allah Subhanahu wa taala, bercakap tentang alam ilmu-ilmu Allah yang berada dalam alam ghaib dan sebagainya, tentang perkara-perkara yang tidak ada dalil, tidak ada ilmu pengetahuan. Sebab tu dosa dia dosa paling besar. Kerana syirik itu syirik sebahagian daripada taqawul ala Allah. Mengharamkan yang juga mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, semua sekali masuk dalam bab taqawul ala Allah. Betul Ibnu Qayyim kata, dosa yang paling besar di dunia ini adalah bercakap tentang Allah Subhanahu wa taala, bercakap tentang agama dalam perkara yang tidak diketahui. Dia tidak ada ilmu. Kerana kejahatannya itu tidak ada sepadan. Kejahatannya tidak ada sepadan. Tersalah bab kecil tak apa, salah bab besar. Dia semua bab. Termasuk orang yang menentukan siapa Imam Mahdi. Dia kata siapa Imam Mahdi. Kesannya apa? Dia melihatkan peperangan. Kalau berlaku perang betul, kalaulah Imam Mahdi tak perang, tak apa. Kalaulah orang yang dikatakan Al-Mahdi ada masalah politik dengan adik-beradik dia ke, dengan keluarga dia ke, dengan mana-mana negara ke, jadi kalau dah tentukan dia sebagai Al-Mahdi, bahawa dia membawa kebenaran, mewakili Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa terjadi? Hukum syarak pada orang dah yakin dia Mahdi, tak tengok dah dia betul tak betul, apa dia buat betul tak betul dan sebagainya, orang akan kata dia Al-Mahdi. Ada tak kesan buruk? Ada kesan buruk. Bila ada Al-Mahdi, kena ada Dajjal. Kena ada Dajjal. Dia nak tak nak kena cari Dajjal. Kena cari Dajjal sebagai musuh pada Al-Mahdi. Dah kena ada Dajjal. Lepas tu kena ada yang bunuh Dajjal, Nabi Isa. Lepas ni siapa pula jadi Nabi Isa? Jadi kesan buruknya banyak. Kesan buruk banyak. Sebab itulah kita kata bila taqawul Allah ni, secara prinsipnya dosa paling besar. Namun secara detailnya orang yang tersalah ni ada dia tak tahu ni, kadang-kadang dia salah bab kecil, cara pendetailannya beza. Tapi secara umumnya dosa paling besar sekali adalah bercakap bab agama ni, satu benda yang dia tidak ada ilmu padanya. Lebih baik cakap sekadar yang kita ada ilmu padanya. Jangan teka-teka. Jangan buat andaian. Apatah lagi berkaitan dengan perkara ghaib. Apa dia perkara ghaib? Sama ada benda yang ghaib, yang mutlak, yang memang Allah tahu, ataupun kita bercakap tentang urusan masa depan yang kita tidak tahu. Kalau dah masuk, kita dah terbiasa begitu, kita tak rasa bersalah untuk apa? Tukar-tukar. Hari ini orang ni Al-Mahdi, tiba-tiba Al-Mahdi tu meninggal, orang lain pula Al-Mahdi. Hari ini orang tu Dajjal, orang tu dah meninggal, tak sempat jadi Dajjal, orang lain pula Dajjal. Dan itu yang berlaku, akan berpindah-pindah. Last sekali agama ni bab berkaitan dengan urusan hari kiamat yang menggerunkan hati manusia, jadi benda yang jadi bahan ketawa. Jadi bahan ketawa, dan tidak ada satu ancaman yang kuat. Sebab rupanya Al-Mahdi ni fulan dan fulan, rupanya Dajjal ni fulan dan fulan, rupanya kalimah kafara mana ataupun kafir, kaf, fa dan ra yang ada pada Dajjal tu ataupun kafir, apa kapal terbang apa tak ingat dah, macam-macam. Dia tak perlulah, tak perlu kita sibuk dengan benda-benda macam ni. Apa yang hadis Nabi yang Nabi sebut semuanya jelas maknanya.
Tak perlu kita cuba tafsirkan dengan berbagai tafsiran. Kalau ada orang yang disifatkan sebagai Al-Mahdi buat benda yang betul, kita kata jangan kata dia Al-Mahdi, katakan apa yang dibuat tu betul. Kalau ada orang yang disifatkan sebagai Dajjal buat salah, kita katakan dia buat salah, tak payahlah letakkan letakkan nama Dajjal tu, ta'yinkan Dajjal tu pada diri orang tersebut. Kerana bukan masalah pada tak beriman kepada turunnya lahirnya Imam Mahdi yang perjuangkan agama, atau turunnya Nabi Isa, atau keluarnya Dajjal. Bukan masalah tak beriman. Kita tolak pada mentanzilkan ataupun mentakyin menetapkan fulan dan fulan sebagai Dajjal ataupun sebagai Al-Mahdi. Dan kita tahu bahawa setiap orang yang boleh membaca kalimah kafir yang ada pada dahi Dajjal atau ada di antara kedua keningnya kafir itu hanya orang yang beriman. Hanya orang yang beriman yang membaca. Dan macam-macam tajuk lagi. Jadi semua ni betul lah termasuk taqawul ala Allah. Cuma kita tak katalah lebih besar daripada syirik, bukan kafir lagi ni lah. Kita pun dah cakap lebih. Kita dosa lebih jangan pula lepas ni dah tahu dah cakap tentang Allah terhadap benda tak ada ilmu. Jadi lebih besar daripada syirik. Syirik dah kafir dah. Jadi lebih daripada kafir lagi. Jangan pula macam tu. Kita tahu secara detailnya, prinsipnya taqawul Allah ni bawa kejahatan yang sangat banyak. Kufur pun termasuk dalam taqawul Allah, syirik pun termasuk taqawul Allah, mengharamkan hal haram semua sekali masuk, ataupun bercakap tentang perkara ghaib semuanya masuk. Cuma secara masalahnya ada orang yang dia salah, kesalahan dia pada bab yang kecil, ada bab yang besar, dan ada orang yang memang percaya kepada dalil tapi salah faham, ada orang salah dengan takwil sebagainya. Secara persatu masalah tu kita perlu detailkan satu persatu. Kita tak hukumkan siapa yang cakap benda tak tahu je kita kata kamu ni buat dosa lebih besar daripada syirik. Siapakah ahli bai'ah Aqabah yang pertama? Anak boleh kita jawab. Salah. Kamu buat dosa lebih besar daripada syirik. Jangan macam tu. Dia tak. Kita kena tengok pada situasi keadaan. Orang silap ni ada banyak jenis. Ada orang silap sebab dia salah. Sebab dia salah baca, salah makluman, atau salah ingat, terlupa, tersilap. Ya? Dah tegur. Okey, betul. Kita dalam bab dakwah ni, umat ini Allah Subhanahu Wa Taala jadikan umat yang terbaik, umat yang satu. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun. Umat kita ni umat yang satu. Dan kesatuan kita, Allah kata, dan aku Rabb kamu, maka sembahlah aku. Jadi kita tahu, orang jadi orang Islam je, kita pertama sekali kita jaga persatuan tersebut. Kita tahu ada 3 umatul dakwah, semua umatul Islam atau umatul ijabah, orang Islam, dan umatul ittiba', Ahlussunnah wal Jamaah. Dalam umat ittiba' yang dah jadi Ahlussunnah wal Jamaah, belum tentu mereka betul dalam semua bab. Ada masalah-masalah mereka salah. Orang dah jadi umatul ijabah, orang Islam, belum tentu betul pada semua bab. Ada orang Islam, otak Islam sembahyang Islam, tapi otak dia otak liberal, otak dia otak etis pun ada. Dia percaya pada Allah, tapi cara istidlal dia macam etis, mempersoalkan agama, tapi dia tak keluar dari Islam lagi. Dia persoalkan bab tertentu, dia seronok kalau persoalkan. Dia akan ada orang manusia begini. Jadi apakah ayat yang menjadi pedoman pada kita untuk berdepan dengan kesalahan-kesalahan begini? Sama ada sesama Ahlussunnah wal Jamaah atau sesama umat Islam. Apa dia? Allah kata kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas.
ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Jadi asasnya umat yang terbaik ini dan yang terbina kuntum khairu ummatin yang Allah keluarkan di kalangan manusia ini, di kalangan manusia yang ramai, orang kafir ramai, ada orang Islam. Khairu ummatin ukhrijat linnas. Apakah yang menyebabkan khairiah ini kekal? Dengan adanya amar ma'ruf dan nahi munkar. Adanya dakwah, kita tegur menegur, amar ma'ruf dan nahi munkar. Tidak mudah kita mengeluarkan seseorang daripada satu daerah yang mereka dah duduk di dalamnya. Jadi cara macam mana? Di kalangan ahli sunnah kita ada salah, kita amar ma'ruf dan nahi munkar. Dalam keadaan kita buat amar ma'ruf nahi munkar, kita sedar bahawa hidayah tu dua, hidayatul irsyad dan hidayatul taufiq. Kita boleh fahamkan betul-betul. Dan dia nak ikut tak ikut, mungkin dia sombong, mungkin dia ada hawa nafsu, dia nak capai satu benda tertentu, dia degil, ataupun dia ni memang jenis yang suka buat provokasi je, dia bukan tak tahu betul. Macam-macam asbab yang menyebabkan seorang itu tak dapat hidayah. Jadi kita kembalikan, serahkan dia pada Allah Subhanahu Wa Taala. Selagi tidak kepada perkara kufur bawah, kekafiran yang jelas dan sebagainya. Jadi kita terus menerus berdakwah sesama kita. Akan ada tiap-tiap bab, tiap-tiap masalah, jumpa je. Hari-hari kita akan jumpa orang yang salah. Sama ada di kalangan sesama ahli sunnah atau sesama umat Islam. Kita akan jumpa macam-macam jenis kesalahan yang mengekalkan umat ini terbaik bila berlakunya amar ma'ruf dan nahi munkar. Terus berbuat dan kita sedar bila buat amar ma'ruf nahi munkar, kita sedar hidayah tu milik Allah Subhanahu wa taala, hidayah taufiq. Kita amar ma'ruf dan nahi munkar pada bab irsyad. Kita beritahu yang betul, beritahu yang salah. Dakwah. Kalau ada kuasa dengan tangan, tak ada kuasa dengan tak mampu dengan tangan, dengan mulut. Tak mampu dengan mulut, kita engkar dengan hati. Doa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu, inilah yang menjadikan umat itu kekal. Tapi kalau kita berlaku satu isu, kemudian kita pecah habis. Sampai tidak berlaku amar ma'ruf dan nahi munkar, tidak berlaku proses dakwah, umat ini akan jadi umat pecah. Akan jadi berpecah. Nampak je kalangan kawan-kawan kita salah je, kita dia terkeluar, dia biar jauh, buang terus, tidak melakukan amar nahi munkar. Umat ini akan jadi umat pecah, bukan umatun wahidah, bukan jadi umat yang bersatu. Jadi kita tahu bahawa di kalangan umat yang terbaik ini yang Allah pilih daripada kalangan manusia, dan juga di kalangan mereka orang-orang yang dah pun di kalangan Ahlussunnah wal Jamaah, tetap berlaku kesilapan, tetap berlaku perkara yang kita rasa geram, tapi kita tetap kekal berada dalam daerah gerak kerja kita, al-amru bil ma'ruf dan nahy 'anil munkar, ikut kemampuan kita. Ya? Tak boleh takfiri kecuali kepada orang yang jelas kafirnya, jelas kekufurannya. Jelas kekufurannya dalam bab situasi masyarakat, serahkan kepada pemerintah lah. Ataupun kita sendiri dalam bab yang kita yakin seorang tu kafir, pemerintah tak kafirkan, pemerintah kata dia Muslim, kita hanya tarik hak untuk diri kita. Bab-bab tertentu, kalau dia miskin, dalam miskin buat benda kufur lagi, kita dia kafir ni, kita tak keluarkan zakat untuk dia. Kalau mati, kita tak solatkan untuk dia, untuk kita. Tapi orang lain yang solat, kita tak halang. Yang menghukumkan seseorang kafir atau Muslim secara jelas hanyalah pemerintah. Bila pemerintah dah keluarkan dia, dah isytiharkan dia sebagai murtad, dia tak dimandikan, dia akan diserahkan kepada mayat dia kepada selain Islam untuk uruskan, dikuburkan orang non-Muslim. Tapi sesama Islam ni, kita kena tidak berhati-hati dan tidak bermudah-mudah dalam mentakfirkan. Kalau jelas berlaku kekufuran depan mata kita, kita yakin 100% dengan ilmu, itu pun kita tetap serahkan, laporkan kepada pemerintah untuk secara rasmi. Secara peribadi, kita hanya beramal sesuai dengan ilmu yang kita kena tahu. Jadi kalau dia meninggal, dia ni kita yakin dia kafir, kita tak doakan dia. Tapi kalau orang doakan dan sebagainya, kerana pemerintah tidak keluarkan kenyataan rasmi ataupun hak sebagainya, kita tidaklah sampai bergaduh sama kita pula. Kenapa kau doakan dia? Kenapa? Ya, itu. Termasuk tak kalau boleh ambil pemerintah mengeluarkan fatwa, contoh macam dulu ada Sahabat Nasib Ahmad,
buat lain ajaran sesat. Kalau pemerintah hukumkan kelompok ni ataupun ajaran ini sesat, jadi macam mana tak? Sesat tapi sesat jelas benda yang sesat, ajaran itu sesat, itu benda yang terjadi daripada dulu sampai sekarang, jelas sesat. Tapi mentakfirkan secara ta'yin itu satu masalah yang lebih spesifik. Pernah tak dalam negara kita pemerintah menghukum fulan zindik ataupun kafir? Wallahu alam. Wallahu alam. Dia beza. Dia hukum yang ada di sebuah negara itu bergantung kepada undang-undang dan peruntukan undang-undang yang ada. Mungkin tidak ditakfirkan kerana peruntukan undang-undang tidak ada. Wallahu taala alam. Dan untuk kemaslahatan, hatta sebahagian permohonan murtad pun di-KIV-kan. Kita nak tahu bukan sekadar orang yang mengaku Islam yang buat salah, yang dah mengaku jadi murtad, yang nak mohon istiadatkan murtad sendiri pun kadang-kadang masalah untuk KIV kan. Betul? Betul. Sebagian tempat. Tak tahu dah boleh sebut ke tidak. Contoh di setengah negeri, yang mana majoritinya, kalau kita terima tu dia jadi majoriti kepada dia jadi negeri yang non-Muslim, majoriti non-Muslim, jadi majoriti tu Islam kalah, ada kemaslahatannya untuk tidak diterima permohonan tersebut dan mereka didakwah supaya mereka kembali pada Islam agar majoriti Islam itu lebih kita kekalkan dan sempurnakan. Dan itu perkara yang berlaku pun di sebahagian tempat. Sebab itu pemerintah perlu bijaklah. Kalau kita tentang hukum Islam yang asal, bagaimana negara Islam yang kukuh, ada yang murtad, kita boleh laksanakan semua. Tapi dalam hukum hakam kita belajar kat kitab, kita belajar, tapi dalam mempraktikkan hukum hakam dalam sebuah negara, kita perlu lihat kepada undang-undang negara tersebut, peruntukan undang-undang yang ada. Kita tahu hukum begini begitu. Tapi kalau nak praktikkan, kena cek ruang undang-undang yang boleh dilaksanakan. Nak tak nak, orang Islam ni perlu tahu bahawa hukum tentang diri dia boleh amal saja, berkaitan dengan orang lain, berkaitan dengan perkara-perkara yang boleh pakai undang-undang sebagainya, kita kena cek, tengok hak di negara tersebut. Kita tak sama, ada negara, sekarang ada negara di Turkistan sebagai contoh, walaupun kita tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar, tapi kalau buat amar ma'ruf nahi munkar atau cerita menghalang orang buat perkara yang dibenarkan oleh undang-undang, atau kita suruh orang buat satu agama, orang tu boleh report, kata dia kita paksa dia, boleh kena tangkap. Hukum masih kekal, tapi dari segi perlaksanaan berbeza. Ada seorang sahabat di Turkistan, tak tahu macam mana, dah belajar kat Universiti Islam, tapi nak dakwah macam mana, tak boleh buat apa-apa. Dia fikir, dia bincang-bincang, tak tahulah. Tapi kita cerita umum, tak apa. Lepas sekali kata dia niaga buat restoran dua tingkat. Macam mana dia nak ajar? Sekolah tak boleh, apa tak boleh, nak sampaikan Islam tak boleh di negara komunis yang dah dikuasai oleh komunis. Jadi caranya dia bawa staff, orang masuk staff kerja, dia buat 2 shift. Yang pagi yang tu jual restoran masak, yang shift yang rehat kat atas dia ajar kat atas. Jadi staff dia yang rehat kat tingkat naik tingkat atas, masa tu dah dia ajar rukun Islam, rukun iman, ajar solat, ajar puasa sebagainya. Tukar shift, tu rehat, dia naik shift balik, dia syaratkan sama sendiri atas alasan latihan mana sebagai kursus dan latihan untuk staff dia. Terpaksa cara macam-macam. Jadi dalam bab praktikal ni kita kena tahu dengan jelas. Sebab tu hukum Allah Subhanahu Wa Taala sama, tapi secara praktikalnya kita kena tengok kesesuaian hukum tu sesuai untuk dipraktikan hukum Ahdu Makki atau Ahdu Madani. Ini berlaku khilaf antara Salafiyah dengan Ikhwan sekalipun. Dalam bab hukum, dua bawa dalil. Bawa dalil. Ikhwan muslimin sering berhujah dengan dalil-dalil Makkiyah. Kat Mekah
masyarakat kita selalu cerita tentang kezaliman pemerintah. Kita perlu gurakkan, kita perlu buat majlis macam Al-Arqam, Dar Al-Arqam ni Arqam, kena buat usar secara sembunyi, kita kena begini begitu, kita kena rancang macam mana ni. Sebagaimana kita kata kekufuran tersebar di mana-mana, kita perlu perjuangkan kerajaan Islam dan sebagainya. Ini khitab ikhwani. Salafi pula bawa hujah dalil-dalil madaniyah. Taat pada pemerintah. Pemerintah Islam. Kena taat pada pemerintah. Macam mana pemerintah pun akan tolong pemerintah. Amar ma'ruf dan nahi mungkar. Bantu sebagainya. Sebenarnya mana betul? Dua-dua bawa dalil. Dalil begini ada dalil bertentangan? Tidak. Mentanzilkan, menetapkan dan mempraktikkan hukum hakam itu yang perlu pada kebijaksanaan. Betul, bukan sekadar kita beramal satu hukum tu kita buka pada kitab kemudian kita sampaikan pada orang awam. Tak boleh begitu. Tak boleh satu benda satu bab kita buka kitab jumpa tu beri pada orang awam, sedangkan waqi' dan suasana itu tidak sesuai dengan apa yang kita sampaikan. Contoh, orang datang, kita nampak orang tu memang pergi kat kubur, hias kubur, minta kat kubur, orang tu cerita tentang wali, boleh uruskan alam dan minta kat ni macam-macam. Tiba-tiba kita bawa qaul, khilaf mazhab, boleh pergi ziarah kubur, tak boleh ziarah kubur. Kemudian khilaf orang yang meninggal dengar ke tak dengar, khilaf. Ini fatwa tak kena pada tempat. Tak kena pada tempat. Kalau orang tu kita tahu kumpulan ni yang memang pergi kat kubur, minta kat kubur, pada kelas dia cerita tentang macam mana orang kubur ni hidup kat kubur lebih sempurna daripada hari ini. Mereka ada wali-wali mereka, boleh minta ang kubur. Memang betul-betul istighasah yang jelas. Kita tak boleh keluarkan pandangan khilaf yang berlaku di kalangan ahli sunnah wal jamaah berkaitan dengan orang kubur, dengar tak dengar. Walaupun benda ni kita tahu ada kaul, tapi tidak sesuai untuk kita bentangkan di masyarakat untuk bawakan kes yang berkaitan dengan apa yang dibuat yang boleh dekat pada surah syirkiyah dengan bawa kaul khilaf sesama ahli sunnah. Tapi kalau sesama ahli sunnah bincang sebagainya, kita bincang betul dalam masalah adakah ahli kubur dengar atau tidak, tahu atau tidak apa yang dilakukan oleh orang yang hidup atau orang ziarah pada dia sebagainya, ada khilaf. Kerana ada dua dalil. Ada dalil kata tak dengar, ada dalil kata dengar. Adakah asasnya tak dengar barzakh hanya dikecualikan dengan dalil pada bab-bab yang Nabi beritahu, ataupun sebaliknya memang dengar tapi tak boleh buat apa-apa. Ada perbincangan, ada detail. Tapi bab menghukum dalam keadaan semua ahli sunnah wal jamaah sedang melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar, melarang bila perkara syirkiyat, perkara khurafat, perkara batil sedang tersebar, kuburiyun sedang mencantikkan kubur-kubur wali mereka. Mereka sedang ajak orang ramai-ramai berzikir di tepi kubur, dan ini menjadi perkara, itulah isu sebenarnya. Tiba-tiba kita bawa cerita khilaf ni tak kena pada situasi dan keadaan. Kita perlu pada yadan wahid, di bawah satu usaha kerja yang sama, bersama-sama membentras perkara tersebut. Dan kita tahu bahawa yang kita sedang bentraskan bukan masalah orang yang kata orang ahli kubur dengar tak dengar, tapi kita membentras perbuatan memohon kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu dalam mengeluarkan fatwa, dalam menjadi guru agama, di mana kita tidak keluarkan, tak cakap semua benda yang kita tahu. Bukan menutup ilmu, tapi kita tahu maslahah ketika ini apa yang perlu kita lakukan. Sedang kadang-kadang kita dengar, sebahagian kawan-kawan kita dengar, kita tak setuju. Tapi kalau kita bantah ketika itu, tidak beri kebaikan. Diam lebih baik. Bertegur secara senyap, bincang secara baik, ziarah lebih baik berbanding kita nak tunjukkan, aku dah jumpa kaul, dia salah. Apa gunanya? Tujuan kita dakwah bukan nak bawa semua benda. Orang awam menunggu kita yang bagian terjihat. Kita dah pilih kaul, suasana sekarang begini kaulnya. Kalau nanti bila dah selesai masalah, kita menolak orang yang mohon kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ada di kalangan ahli sunnah ada khilaf. Mereka sepakat tak boleh istighasah dengan kubur, tak boleh minta, tapi mereka khilaf, adakah mayat dengar atau tidak. Kan sesuai waktunya. So itulah sekarang ni celaru banyak sebab ramai yang tergopoh gapah. Dia nampak benda ni, ada yang cuba nak jadi neutral pada semua benda. Cuba jadi neutral.
masalah yang perlu pada wala al-bara juga jadi neutral. Last sekali bukan neutral jadinya, jadi liberal. Secara tak disengajakan. Wallahu taala alam. Okey, sekadar ni. InsyaAllah minggu depan kita sambung satu ayat lagi insyaAllah. Satu ayat. Sambung ayat seterusnya. Harap-harap ada ni lah insyaAllah. Ada soalan lagi sebelum kita tutup? Masa dah habis dah. Silakan Ustaz. Termasuk takfiri apabila kita mengatakan fulan dajjal. Dajjal dari dia tu tulis kafir kan? Ya. Termasuk tak takfiri kita mengatakan fulan kafir? Itu yang anak nak sebut tadi tu. Dan termasuk juga ada kata ni pekerja KKM ni pengikut dajjal. Ya. Itu takfiri secara tidak sedar. Sama juga Al-Mahdi tadi. Ana buat contoh Mahdi je. Malah nak cerita tentang takfir ni supaya soalan tak keluar. soalan cantik ya faham. Antum faham lebih ke depan. Bila kita dari situ Al-Mahdi, artinya ada musuh dia di kalangan Dajjal. Kalau berlaku peperangan, katalah orang kata Al-Mahdi perang dengan orang lain, confirm orang yang lawan dengan dia jadi Dajjal. Dan secara tidak langsung sebenarnya jatuh kepada takfir, mentakfirkan seseorang. Muhammad bin Salman kafir, benda yang sangat berat. Sebab tu kita tidak menafikan kesalahan, kebatilan yang dibawa. Bukan kita nak pertahankan orang yang buat salah. Kita tak redha pun dengan apa yang dia buat, tapi untuk menetapkan dia sebagai dajjal satu perbuatan yang sangat-sangat tidak patut. Dan ana pun tak nak kata dia ni takfiri, kerana kalau sebut takfiri atau khawarij ke sebagainya jatuh hukum lain lagi. Jadi tetap kita melakukan amar ma'ruf munkar, dia buat salah. Kita fahamkan dia sebenarnya yang dia buat tu takfiri tanpa tidak sedar, tanpa dia sedar. Lebih baik baru cakaplah hukum berkaitan nas syarak, syarahkan macam mana yang disyarahkan oleh ulama kita dari zaman berzaman. Beritahu. Sebab itulah bab ini tak nak kembali kepada manhaj salaf. Jangan nak keluar satu bab pun. Saya bab ni tak nak ikut salaf. Perkataan ni akan bawa kepada kerosakan yang sangat besar pada dirinya dan pengikut-pengikutnya. Keluar je sebab tak nak ikut ulama dulu, dia akan bawa apa kerosakan. Sebab tu mereka rasa tak bersalah pun. Ada dalil tak ada dalil. Sebab apa? Sebab dah ada orang kata tak ikut salah buat tu. Sebab ni satu benda yang sangat bahaya. Sangat bahaya. Tafsiran agama ni tak nak kena ikut generasi yang awal yang faham langsung daripada Nabi SAW. Subhanakallah wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.